من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال رب firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pagi ini kita selesai tanggungjawab salat fardu kita alhamdulillah berjamaah alhamdulillah, dan masih lagi diberi kesempatan untuk kita duduk dalam majlis zikrullah. Ingat lagi tak hadis yang pernah saya baca dulu, apa yang kita dapat bila kita duduk dalam majlis zikir. Dan salah satu bentuk majlis zikir ialah majlis ilmu, kerana di dalamnya kita ingat Allah. Hadis daripada Nabi hari itu, kita akan bersama-sama dengan malaikat. Jadi bolehlah kita sebut juga majlis zikrullah, majlis ilmu, majlis bersama dengan malaikat. Dan diturunkan kepada kita dua benda ni. Pertama, rahmat Allah. Masya Allah, kesenang kita nak dapat rahmat Allah ni. Jadi kita kena cari tak kat mana-mana rahmat Allah tu ada, kita pilih duduk di situ. Jadi yang jelasnya yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya ialah majlis zikir, majlis ilmu. Yang keduanya as-sakinah, ketenangan, ketenteraman jiwa kita. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala akan sebut nama kita kepada para malaikat. Sebut awal-awal bagi kenal senang. Lebih kurang macam tu lah. Bukan malaikat tak kenal kita. Ya, kalau malaikat tak kenal kita, dia salah lah nanti. Ada ketikanya sepatutnya dia cabut nyawa kita, dia pergi cabut nyawa orang lain dulu. Bukan begitu, tapi sebagai satu tanda sukanya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang duduk di dalam majlis zikrullah. Saya dipahamkan tadi ada sahabat kita baru meninggal. Mari kita sama-sama menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Allah yarham. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sama-sama dengan saya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi duduk saja-saja sambil bawa kereta, sambil goreng ikan, sat lagi teruskan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi banyak amalan-amalan yang sangat besar fadilatnya. Sebab itulah kita kena tengok hadis fadilat-fadilat amal ibadah seperti mana ibadah-ibadah sunat ini. Kerana kalau kita tahu kelebihan sesuatu amalan itu, dia akan mari rasa steam kita untuk kita nak melakukan amalan tersebut. Sebab dari segi psikologinya kita manusia ni, kalaulah disuruh kita buat sesuatu, apa yang kita dapat? Jadi kalau kita tahu berdasarkan kepada perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan rasa gairah, rasa seronok, rasa semangat, malah akan rasa kemaru nak melakukan amal-amal sunnah tadi. Ustaz tak saya duk cakap banyak sangat. Ustaz buat mai kat kami, apa dia amalan-amalan mudah yang kami boleh buat, dan beritahu sekali apa fadilat dia. Bila dia duduk dalam maqam tu, kemaruk nak melaksanakan amal ibadat sunnah itu, alhamdulillah. Jadi duduk saya saja, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya minta maaf tuan-tuan, nak cakap tak apa, nak boleh kemah. Ya, musim panas ini dia lidah pecah. Dia kena ada apa nama, penyejuk badan, ayam cap badan. Kalau tak ada yang tu, ayam daun. Daun apa? Itulah, tak ada daun lain dah. Saya nak tanya lain pada daun ketuk. Semalam pun ada kuliah maghrib malam tadi pun tanya, lepas sebut daun ketuk juga. Cuba main daun lain, daun sirih ke, daun rambutan ke apa kan. Gurau saja bagi hilang mengantuk sikit pagi ni. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Ibnu Mas'ud, ya, laqitu Ibrahim lailata usriya bi, aku jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam masa peristiwa Isra Mi'raj. Ya, saya rasa hadis ini saya pernah sebut di sini mungkin 18 tahun yang lalu lah. Jadi kod lupa, kita refresh balik pagi ni. Faqala ya Muhammad, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad, ya, uqri ummataka minni as-salam, bacakan salam dariku untukmu, sampaikan salamku kepada umatmu. Perangai kita pun kalau jumpa kawan-kawan kita, tolong sampaikan salam. Rupanya spesialnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Nabi Ibrahim kirim salam dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim sambung lagi, wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah, dan bagi tahu mereka bahawa syurga itu tanahnya harum, tanahnya subur, airnya segar, tanahnya luas. Maklum sajalah syurga. Syurga ni lapangan dia tu luas. Serendah-rendah martabat manusia, hak paling cokiang sekali, kutu berhak, setelah mana dibersihkan dalam neraka, masuk syurga juga dia, ya, sehingga dia pun rasa, boleh kan ni masuk syurga ni. Tapi kerana di hati dia ada
syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia seorang al-usa, bergelumang dengan dosa-dosa maksiat, maka perlu dibersihkan dulu. Bagaimana cara nak bersihkan orang yang melakukan dosa itu? Seperti mana tukang barang kemah, dia bersihkan barang kemah dia, disepuk terlebih dulu untuk keluarkan dia punya sinar dia. Kalau kita pergi bawa cincin lama, cincin arwah tok yang kita kan, pergi nak cuci, dia akan sepuh dengan besi yang ada dengan api hak panas tu. Tujuannya apa? Tujuannya nak keluarkan cahaya dia balik supaya bersinar-sinar. Itu gambaran dunia, tak boleh kita nak samakan dengan akhirat yang lagi perih dan dahsyat. Tapi akhirnya kerana ada syahadah tadi, apa jadi? Masuk juga ke dalam syurga, apalagi dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di dunia ni, kalau hak leweh-leweh macam tu, kutu berhak macam tu, jadi rabui tak empuk macam tu, maknanya kalau kita nak bagi juga tempat dekat dia, hak paling koman lah, hak orang tak mau tu kita bagi kat dia. Kalau dia komplain, tu pun nasib baik dapat. Tapi syurga nanti yang dia dapat seluas antara langit dan bumi. Mak ai, apalagi tuan-tuan ni yang duduk dalam rumah Allah, tempat sujud ni. Lalu Nabi Ibrahim suruh bagi tahu dekat umatmu, wahai Muhammad, bahawa annal jannata thayyibatut turbah. Syurga itu tanahnya sangat harum, sangat cantik, sangat subur, sangat luas, dan tanamannya ialah hak kita ucapkan tadi. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pendek seketong, takkan tak boleh nak buat. Jadi kita boleh buat landscaping tempat tinggal kita, nanti kita dah boleh buat garden mulai hari ini dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dia mengatakan bahawa status hadis ini hasan. Teruskan beramal. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dalam satu riwayat juga Abu Hurairah, dia pernah bercerita, pernah menyatakan satu ketika mana dia nak tanam pokok, Nabi datang. Nabi bagi tahu dia ada pokok yang lebih baik daripada yang kamu nak tanam itu. Apa pokoknya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap bacaan itu akan menumbuhkan satu pohon pokok yang rindang di syurga nanti, tak ada bubuh bajarah. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Masya Allah. Jadi maknanya kita ni, duduk saja-saja kita dah boleh plan dah kehidupan di akhirat nanti. Projek akhirat. Dan ada satu lagi projek akhirat yang kita kena mula daripada sekarang ini, iaitu projek perumahan. Adakah pula projek perumahan? Ada. Yaitu solat sunat rawatib. Bagi yang merutinkan solat sunat rawatib, berdasarkan kepada hadis Aisyah, Nabi kata apa? Orang yang merutinkan solat sunat ini 12 rakaat. Nanti kita tengok 12 rakaat itu bukan kata kita tak tahu, cuma nak peringat balik untuk kita amalkan. Apa yang
hasil yang kita dapat? Projek mega di syurga nanti, yaitu sebuah rumah dibina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah berjiran dengan Nabi, rumah pula cantik, rumah pula elok. Jadi daripada sekarang ni kita dah boleh programkan diri kita, kita boleh buat projek itu. Kita buat projek perumahan dengan harapan dapat rumah yang cantik, kemudian kita hiasi laman rumah kita tadi dengan pohon-pohon yang indah. Ada musangking, ada buah setui, pokok setui, pokok kekuk pun ada, rumput kapet, pokok betik pun ada, Masya Allah, pokok brokoli pun ada. Bagaimana caranya? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kempen saya sejak selepas Ramadan hari itu, lepas raya hari itu, ialah solat sunat rawatib dan solat sunat yang lain. Ada beberapa ni macam orang goreng cucuk lah. Saya ni tak apa nak boleh cakap panjang kalau bau cucuk ni. Bukan saja saya, tuan-tuan bersobah lah. Semangat tu, semangat. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Cuba tuan-tuan dengar. Walaupun dah dengar banyak kali, dengar lagi. Kita refresh balik ilmu ni. Ilmu Allah ni, ilmu yang ada ni, kita kena sentiasa mulazamah. Kalau tidak, dia lupa. Kenapa dia lupa? Bila kita duduk di dunia ni penuh dengan perkara-perkara yang masyghul, perkara-perkara yang menyibukkan kita. Betul tak? Lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu, tak selesai-selesai. Lagi mana kita hidup di dunia ni, lepas satu benda yang kita buat selesai, bukan maknanya habis itu ada lagi sibuk lah, lagi sibuk. Dunia ni menyebabkan kita penat, menyebabkan kita letih sangat. Dan kalau kita tengok pada hadis Nabi SAW, dalam kita duduk penat-penat letih itu, apa benda yang kita kena utamakan dalam kehidupan kita? Nabi kata, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Perkara yang paling utama, yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala terhadap kita ni manusia hari kiamat nanti ialah solat kita. Jadi pesan dekat anak-anak kita, anak-anak kita hari ni tak cukup dengan kerja hakiki dia kat pejabat dekat sekolah, tambah pula dengan bawa Grab. Sibuk menjam, sibuk. Anak saya pun sopan juga lah, sibuk kita tengok tu, sibuk dengan dunia, sibuk macam mana pun selesaikan solat. Kalau boleh pesan dekat anak-anak setiap hari, dan kalau boleh setiap hari itu berkali-kali. Sebab anak kita ni, anak tuan-tuan dengan anak saya ni, kita kongsilah perangai mereka ni lebih kurang sama. Bila orang muda ni, dia kena banyak kali peringat, ya. Sebab ada anak saya, bila setiap kali saya peringat dia, dia akan balas balik WhatsApp saya, terima kasih abang peringatkan. Maknanya kalau saya tak peringatkan, pakai tak buat. Budak-budak lah. Tapi dengan harapan bila kita mati besok, dia dah matang hidup dia, apa yang kita pesan tu kekal dalam ingatan dia. Apa dulu masa dia hidup, tak ada kerja lain, duk peringat semayang. Ya biarlah hari ni dia ambil sambil lewat begitu saja. Orang tua ni tak ada kerja lain, duk peringat nak semayang. Moga satu hari nanti akan ada ingatan yang sangat indah, yang baik terhadap kita bila kita sudah tidak ada lagi oleh anak-anak kita.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, dan dia mengetahui, Allah taala Maha mengetahui. Allah taala berfirman kepada malaikatnya di hadis qudsi, lihatlah kepada solat hamba, unzuru fi salati abdi. Wahai malaikat, cuba tengok salat hamba-hambaku, atammaha aw naqasaha, apakah salat mereka sempurna ataupun ada kekurangan, naqasaha, kekurangan. Jadi kalau kita sendiri tengok salat kita pun kita mengakulah banyaklah kelemahan. Ya, dari segi yang zahirnya, rukun-rukun fi'li, rukun bacaan apa semua tu bermula daripada takbiratul ihram sehinggalah kita memberi salam, 16 rukun, 13 rukun tu selesai rukun sembahyang kita selesai. Tapi bagaimana pula hak dalam? Antara rukun-rukun hak dalam ni kena ada kehadiran hati, ada khusyuk, kena ada mahabbah, rasa sayang kepada Allah Ta'ala, kena ada rasa khasyah, takut kepada Allah Ta'ala, kena ada rasa haibah. Haibah ni dia lagi tinggi daripada mahabbah tu. Rasa keagungan Allah Ta'ala itu ada dalam diri manusia tadi. Jadi yang itulah yang kurang agaknya. Saya dah buat kajian terhadap diri saya sendiri. Kurangnya kenapa? Di antara kurangnya bila kita tak faham apa kelebihan sembahyang kita tadi. Angkat takbiratul ihram, qiyam, rukuk, sujud. Jadi kalau kita faham setiap perbuatan kita itu ada fadilatnya, macam saya sebut tadi, insya-Allah akan mari rasa seronok untuk kita melakukan amal ibadat tadi. Rasulullah SAW bagi tahu kita, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, unzuru fi salati abdi atammaha aw naqasaha, cuba tengok salat hamba-hambaku apakah sempurna ataupun ada kekurangannya. Dan cuba tanya diri kita sendiri lah, ada banyak kekurangannya. Jadi kita nak betulkan balik dengan melihat hadis Nabi SAW ini. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tammah. Kalaulah kamu tengok sembahyang hamba-hambaku tamatan, sempurna, bagi pahala kesempurnaan salatnya itu. Tetapi wa in kana intaqasa minha syai'an qala, kalaulah kamu tengok hamba-hambaku dalam solatnya itu ada kekurangan, adalah masalah di sana sini, kekurangan sana sini, dalam arti kata tak sempurna. Sebab solat kita ni walaupun nampak sama, subuh tadi 2 rakaat, apalagi kalau kita ikut imam, sama saja dari segi zahirnya, tapi pahala tak sama. Sebab tu Nabi kata orang yang solat selepas solatnya ada yang dapat 9, ada yang dapat 8, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, sehingga seterusnya. Itu hadis Nabi SAW. Sikit banyak tu bergantung kepada cara pelaksanaan amal ibadat solat kita tadilah. Allah Ta'ala kata kepada malaikat, tolong tengok bagaimana hamba-hambaku solat, sempurnakah? Kalau sempurna, jangan cakap banyak, bagi pahala sempurna. Kalau kurang, maka berfirman Allah kepada malaikat, fa in kana wa in kana intaqasa minha syai'an, kalaulah ada kekurangan, maka apa kata Allah Ta'ala kepada malaikat,
unzuru hal li ibadi min tatawu'in. Tengok pula apakah hambaku ada solat sunatnya. Maka fa in kana lahu tatawu' qala atimmul 'abdi faridatuhu min tatawu'ihi. Kalaulah ada solat sunatnya, maka sempurnakan solat fardu hambaku itu dengan ditampung oleh solat sunat. Atimmu li'abdi faridatahu min tatawu'ihi. Sempurnakan juga apa nama solat fardunya dengan ambil tampung daripada solat sunat. Kemudian barulah cek yang lain pula, amalan-amalan yang lain, barulah selepas itu dia hisab. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, apakah kelebihan solat sunat ini? Ditinggikan darjat, dihapuskan dosa. Karena Nabi SAW bersabda, "Alaika bi kasratis sujud lillah." Hendaklah engkau perbanyakkan sujud kepada Allah. Ini kita jumpa satu hadis insya-Allah yang akan memberi semangat rangsangan untuk kita banyakkan sujud. Ya. Dan insya-Allah sujud kita adalah sujud yang sangat indah, yang sempurna insya-Allah. Kalau kita faham apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Nabi kata, hendaklah engkau banyakkan sujud kepada Allah. Amalan yang paling baik ialah salat. Dalam salat itu yang paling baik, yang paling hebat, yang paling utama ialah perbuatan sujud. Lalu Nabi SAW beritahu, fa innaka la tasjudu lillah sajadatan illa rafa'aka Allah biha darajah. Ya? Tidaklah engkau bersujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan satu darjatmu dan menghapuskan satu kesalahanmu. Sekali sujud saja. Agaknya tuan-tuan, yang saya duk perhati, ada kawan-kawan kita ni dia, ya Allah, rajinnya semayang, lepas semayang, lepas semayang. Kita balik rumah dah makan roti canai 2 tingkat dah, dia tak balik lagi, lepas semayang, lepas semayang. Agaknya lah, inilah hadis inilah yang masuk ke dalam kepala otak dia dan jiwa dia. Satu sujud sahaja, satu kedudukan makam kita diangkat oleh Allah Ta'ala, dan satu kesalahan kita, dosa kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Jadi agaknya orang yang kemaruk sujud, kemaruk semayang ni, dia nak dapat benda ni. Sekali sujud saja, bagaimana kalau 2 kali? Kalau sekali sujud, Allah Ta'ala meninggikan satu darjat dan menghapuskan satu dosa kesalahan. Bagaimana kalau 2 kali sujud? Bagaimana kalau 10 kali sujud? Bagaimana kalau 100 kali sujud? Bagaimana kalau 1000 kali sujud? Masya Allah. Sudah tentulah ya, kita perlu kepada pertolongan Allah untuk bersihkan dosa-dosa kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah, kerana kami ingin kembali kepadamu dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa. Itu hak kita doa. Hak kita doa. Sekali-sekala kita jadi imam, keluarga kita, anak menantu kita, kita angkat tangan, kita tadah tangan, kita berdoa begitu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa kami, Ya Allah, kerana kami ingin kembali kepadamu
dalam keadaan dosa-dosa kami yang bersih, yang telah bersih. Ya Allah, Kau permudahkanlah urusan kehidupan kami, Ya Allah. Anak kita ini sambil hidup, Ya Allah, Kau bukakanlah pintu rezeki kami. Oh, dia punya jegir mata lah kalau sebut bab rezeki ni. Kau bukakanlah pintu rezeki kami seluas-luasnya. Tapi kena sambung lagi lah, bagi memudahkan kami melunaskan tanggungjawab agama kami. Nak melunaskan tanggungjawab agama pun kena ada duit, kena ada rezeki juga. Nak infak, nak sedekah, nak pergi haji, pergi umrah dan sebagainya. Ya Allah, Kau bukakanlah pintu rezeki untuk kami, untuk anak-anak kami seluas-luasnya, Ya Allah, bagi memudahkan kami menunaikan tanggungjawab agama kami. Kita ni kalau kita berdoa untuk dunia, kita kena ikat dengan akhirat, baru di situ adanya barakah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dalam kitab fiqh Al-Manhaji, kitab fiqh yang popular di Malaysia, walaupun ditulis oleh orang Syria, tuan-tuan selalu dengar kitab fiqh Al-Manhaji. Pengarang dia siapa? Syekh Dr. Al-Mustafa, Dr. Mustafa Al-Bura, seorang yang sangat faqih dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita lah, dan juga seorang ulama hadis yang hebat. Dia menjelaskan tentang solat sunat, ya, dan dia mengatakan solat sunat itu adalah solat nafal. An-nafal, perkataan an-nafal itu ataupun nawafil itu, an-nafal itu daripada perkataan bermaksud tambahan. Itu dari segi bahasa, maknanya solat sunat itu adalah solat tambahan. Manakala dari segi istilahnya, solat selain daripada solat fardu, macam solat qabliyah subuh tadi, ya. Dan kita semua pun dah tahu dah apa kelebihan solat qabliyah subuh ni. Hak kita duk cari makan setiap hari itu, nak banding dengan apa yang boleh dapat dengan solat qabliyah subuh tu, kalau kita nak bandingkan, tak ada apa tuan-tuan. Hak kita duk kejar dunia tu, tak ada apa, ya, tak ada apa. Saya duduk berangan, nak buat yang tu, nak buat yang ni. Tanah ada lah, sekakak kera di kampung tu, kalau boleh tanam musangking ke, harum manis ke, berangan kan, berangan. Betul mereka kata, Ustaz nak tanam apa, nak ramai dah orang duk berangan nak tanam, ya, beli tanah belah-belah Negeri Sembilan, belah-belah Melaka tu tak jauh lah dengan Bangi ni, dengan Seri Putra ni. Kalau kat sini tak boleh beli sebab mahal, pergi beli di sana. Dia ulang pergi 3 kali, dia cangkui 3 cok, urut dada, nampak macam berhenti, kan? Tak biasa buat kerja kuat ni, macam orang Bandar Seri Putra, Bandar Seri Bukit Mahkota ni, bukan dia boleh berangan je lah, nak buat macam-macam, dibuat tengok, bukan berhenti kerja kuat. Ambil cangkui, gedemung 3 kali, lepas tu duk urut dada, syuk tak pidah. Tak habis-habislah kita ni dengan dunia kita. Kalau harum manis, sepokok harum manis tu bila tiba musim, 3,000 hasil dia kita boleh dapat. Ni kalau nak tanam musangking ni, tanah kita tak manusia, tanam harum manis, kalau sepokok 3,000 tak payah banyak lah, ada 100 pokok sudah lah. Tanam rapat-rapat sikit, 1 pokok 3,000, musim dia semusim. Kalau 100 pokok tu ada 300,000, tu dia. Ataupun duit tak ada,
duk telan liak-liak je, duk tengok kawan-kawan hak dah pencen duk ajak kita main, kita pakai beli ni tanah murah kat Kedah ni, kita buat projek musangking, duk telan liak kita duit tak ada. Ya, nak dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh itu, qabliyah subuh itu, yang Allah Ta'ala janji kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak bohong punya tuan-tuan, lebih baik lagi daripada seluruh isi langit dan bumi. Apa sangat musangking kita, apa sangat kelapa matang kita, ataupun satu spesies yang lebih baik daripada kelapa matang ialah kelapa bakar SGG. Itu saya nak tanam lah tu. Pasal adik saya kata, abang kalau tanam pokok harum manis, bila masa nak balik tengok nanti buah nanti nak kena bungkus, ada masa lah dulu di Kuala Lumpur tu, ataupun malam-malam orang bawa masuk apa nama tong ram ke apa ke, bawa masuk jalan, masuk bakui lah tu, ulis bakui, penjenayah mana kat kampung. Jadi tanamlah kelapa matang ataupun kelapa SGG, sungai gulang-gulang, sabak berenang. Kelapa tu mai daripada sabak berenang sungai gulang-gulang. Kementor dia pokok dia, dah agak tinggi tu, buah dia Masya Allah banyaknya buah dia. Ya, bab kelapa ni kalau tuan-tuan nak tanam, mari jumpa saya. Sebab kalau tuan-tuan beli benih kat luar, nanti tuan-tuan kena tipu. Kepil dah sikit kan. Mana dah tahu pun tak dapat hasil pokok kelapa tu, lepas janji 2 tahun setengah, kita tanam 8 tahun tak berbuah lagi. Laku benih jadi ya. Sebiji tu biar ambil kat sabak berenang dalam RM18, kita jual lah 40. Sebab dalam Shopee RM40. Hak kita duk berangan itu nak banding dengan 2 rakaat salat qabliyah subuh, Masya Allah, lagi hebat apa yang kita dapat, yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka jangan miss. Nabi SAW dalam musafir, fahamlah musafir Nabi ni bukan macam musafir kita. Musafir kita ni kadang-kadang lagi senang berbanding dengan kita bermukim di fasa 5 Bukit Mahkota ni. Kadang-kadang kita tak pergi mana, duduk di rumah, riuh rendah tuan-tuan, sibuk lagi daripada kita pergi musafir. Tambah-tambah ada cucu ramai tu, cucu dia pakai rengkeh, dia kan melekat, kan nak terundih kan melekat. Tok Wan tu tak boleh nak buat apa, kadang-kadang tengah sembahyang cucu tu masuk dalam kan melekat tu. Lepas tu nenek pesan, Atuk nak sembahyang pakai seluar. Ya, saat lagi cucu masuk, saat lagi jenuh, cucu buah macam peluru. Anak kita main mengaju kat kita, macam mana ni, apa ni awaknya ni, alung nganga ni, apa nama si, apa nama budak-budak sekarang ni hebat lah nama budak nama ala-ala saya nak sebut pun tak erti dah dipuih lah. Macam mana kita nak buat? Kita nak jawab balik tuan-tuan. Saya nak bagi ilmu jawapan kepada tuan-tuan. Kalau sekiranya anak tuan-tuan bagi cerita dekat tuan-tuan pasal anak dia macam peluru, pergi rumah orang habis seperah ni dia tarik, jawapan dia begini, pak hang pak dulu pun serupa. Maksudnya hang tu lah pak pada anak tu. Dapat dia pun serupa juga lah. Itu jawapan dia, senang, kita tak payah fikir banyak. Kalau fikir banyak nak pergi jumpa Tok Guru, nak bagi minum ayam apa yang tawar apa yang nak, kita bagi pun penamat tu, dia tak tanya lah kita. Jadi muslimin muslimat yang dikasih sekalian, Syekh Dr. Mustafa Al-Bura mengatakan solat sunat itu adalah solat tambahan kepada solat fardu. Itu solat sunat. Kadang-kadang disebut
al-mandub, kadang-kadang disebut mustahab. Itu solat sunat. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, solat sunat ini kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Kita ambil satu bahagian telah tak cukup masa ni. Solat sunat ada dua bahagian. Satu bahagian solat yang tidak sunat dilakukan secara berjamaah. Solat sunat yang tidak sunat dilakukan secara berjamaah. Boleh bagi contoh dah dalam hati lah, bagi contoh dah. Ialah yang tu lah. Tapi tak tahulah surah fasal 5 tu, surah Raudah tu. Kadang-kadang dia buat semayang sunat, hak sepatutnya semayang seorang-seorang, dia buat solat jemaah. Apakah dia? Saya nak bagi jawapan ni kepada AJK Masjid, AJK Surau. Jawapannya ialah tak apa, boleh. Sekali-sekala kita nak bagi pendidikan kepada anak-anak kita yang jarang-jarang, yang tak pernah buat. Marilah kita buat solat sunat secara berjamaah. Boleh. Macam bulan Ramadan, kita buat qiyamul lail dan sebagainya. Sepatutnya solat-solat ni sembahyang belik tiang tu, belik pintu tu, menangis seorang-seorang. Tutup lampu tak malu sangat nak menangis. Tapi kalau buat berjamaah ni, tak apa, boleh, tak ada masalah. Jangan duk komplain. Sebab apa? Learning process kepada anak-anak kita. Bagi dia biasa, bagi dia reti, nanti dia akan buat sendiri-sendiri. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, satu bahagian lagi sunat dilakukan secara berjamaah. Contoh dia sembahyang raya itu. Ini nak sembahyang raya lagi ni. Ya. Boleh tak kita buat seorang-seorang? Boleh. Kan tak boleh kot. Dah tak ada orang lain tak ada itu. Ataupun macam PKP yang itu buat dengan keluarga kita, ataupun kita outstation. Hari raya pula outstation. Tetapi disyariatkan salat sunat itu secara berjamaah. Seperti salat gerhana matahari, gerhana bulan, kusuf dan khusuf. Salat sunat istisqa, minta hujan. Kalau sebaik-baiknya jangan sembahyang dalam masjid ni, pergi tengah-tengah lapang, ya. Tu apa nama, lalang banyak tu, sapu, tak sapu pun tak apa, lapis sejadah kan. Duduk atas sejadah, di bawah tu nak ada ulang sawah ke apa, biar pilih dulu. Dah penyekan sangat. Apa ni, disunatkan begitu berjamaah. Kalau sembahyang sunat istisqa dalam mau hujan tak turun, minta kepada Allah Ta'ala supaya hujan turun, sembahyang di luar, ya. Okey, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, berkenaan dengan solat yang tidak disunat dilakukan secara berjamaah pula kita boleh bahagi kepada dua. Solat yang mengelilingi solat fardu, solat qabliyah, solat ba'diyah. Dan solat ini ada yang sunat muakkad, yang sangat-sangat muakkadnya hak tadilah, hak sebelum solat fardu subuh tu. Itu Nabi tak pernah miss. Nabi pergi musafir, Nabi ringankan salat fardu, iaitu Nabi jamak dan qasar. Ibnul Qayyim mengatakan Nabi tak buat salat qabliyah dan salat ba'diyah kecuali qabliyah subuh. Ada dua solat sunat yang Nabi tak pernah miss, Nabi tak tinggal, walaupun dalam keadaan musafir. Kita kena fahamlah, musafir Nabi ni bukan macam musafir kita. Musafir kita dia senang. Musafir Nabi kejap-kejap berhenti, rehat sekejap bawah gua mana-mana. Apalagi musafir dalam keadaan perang dan sebagainya. Dalam keadaan musafir begitu, Nabi tak tinggal solat qabliyah subuh dan solat sunat witir. Menunjukkan kepada kita bahawa solat qabliyah subuh tu sangat istimewa. Jadi
sematkan dalam pemikiran kita, saat lagi pagi besok ni kita nak semayang. Semayang apa? Dua. Pertama, qabliyah subuh. Yang keduanya, fardu subuh. Bagi dua ni duduk melekat dalam jiwa kita. Tak ada main semayang di surau ini, buat di rumah dulu. Kita ni kadang-kadang orang tak berapa muda ni bukan boleh bangkit macam dulu bangkit terjaga dan terus pakai game melekat apa semua, tiba-tiba mari sampai surau dah. Bila dah berumur ni, ya Allah, dah bangkit tuih dengan tangan dah bangkit macam tadi lah, mayang tadi kan. Kalau dulu steady kan, bukan dah boleh segera-segera gitu, nak kena rehat sekejap, nak kena minum air dulu, boleh buang setengah gelas. Tak apa, buat kat rumah dulu sampai dia ke surau ni. Tok Bilal pun iqamah cantik. Yang penting selesai hak qabliyah subuh. Qabliyah subuh, ingat dalam jiwa, dalam minda kita. Kita semayang pagi ni qabliyah dan fardu, selesaikan dua-dua ni, selesaikan ya. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, solat muakkad rawatib, apa dia? Berdasarkan kepada hadis Aisyah ya, solatnya, hadisnya, man sa'ara ala sinta asyarata rak'atan minas sunnati bunya lahu baitun fil jannah. Hadis tadi, bila kita rutinkan ibadat solat rawatib ini, Allah Ta'ala akan bina sebuah rumah di syurga. Apa di semayangnya? Arba'a raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi ulama berbincang 4 rakaat ini, ada yang mengatakan 2 rakaat saja muakkad, 2 rakaat lagi sunat biasa. Tak kisahlah sunat muakkad ke sunat biasa kan, asalkan sunat. Kita nak sembahyang sebab apa? Kita nak sujud. Sebab apa kita nak sujud? Sebab kita banyak dosa. Masa muda-muda dulu kita tak ambil peduli. Yang kita ambil pedulinya bila Ramli main buat konsert. Masa muda-muda dulu Ramli dengan lagu, macam-macam lagu lah kita hafal. Tapi bab sembahyang ni kita tak ambil edah. Sekarang ni kita qada balik, kita pakemai balik, insya-Allah. Dia boleh tutup hak zaman Pop Yeye dulu. Zaman Pop Yeye pakai seluar batam pipe, naik Super Sprint 150cc Vespa ni bila tongkat guna kaki 2, bila tening kepala macam tu, dia nampak lebih cantik daripada Siti Nurhaliza. Vespa tu zaman tu, rupanya zaman law pun masih lagi mahal. Tak apalah, zaman tu kita cacah merebah, kita tutup balik kelompongan masa silam itu. Antaranya ialah dengan salat sunat rawatib ya. Wa raka'atai ba'daha, 2 rakaat selepas zuhur. Sebelumnya 4 raka'atin qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya. Wa raka'atai ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Wa raka'atain ba'dal isya, 2 rakaat selepas isya. Wa raka'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh, qabliyah subuh. Maknanya qabliyah subuh, qabliyah ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, qabliyah dan ba'diyah zuhur. Okey, hak tak disebut dalam hadis ni macam mana? Hak tak sebelum hadis ni pun sunat juga. Jangan duk buat cekak pinggang depan kawan yang nak semayang qabliyah maghrib. Aku tak jumpa dalam hadis pun hang ni semayang apa. Bagi tahu dia Nabi SAW ya, bagi tahu kita bahawa antara 2 azan, yakni antara azan dan iqamah,
ada sembahyang sunat. Mana dia hadisnya? Hadis dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli azanaini salatun." Antara dua azan. Dua azan. Dalam hadis disebut dua azan. Yang dimaksudkan dengan dua azan di sini antara azan dan iqamah. Baina kulli azanaini salatun. Baina kulli azanaini salatun. Nabi ulang. Masuk kali yang ketiga, Nabi kata apa? Liman sya'a. Nabi sebut antara dua azan itu ada sembahyang sunat. Ya, antara dua azan itu ada salat. Antara dua azan itu ada salat. Liman sya'a. Nabi sebut dengan liman sya'a. Maksud liman sya'a ni bagi siapa yang nak. Kenapa Nabi sebut liman sya'a? Untuk nak senang kita membezakan antara sunat yang biasa ini dengan sunat muakkad yang sangat dituntut berdasarkan kepada hadis yang kita baca tadi. Ya. Jadi buatlah. Sebab apa? Sebab kita nak banyakkan sujud. Buatlah. Dan hadis ini tuan-tuan, hadis yang kuat, muttafaqun alaih. Selalu kita dengar muttafaqun alaih ni. Muttafaqun alaih ni hadis yang kuat lah. Apa ni muttafaqun alaih ni? Penjelaskan sikit bagi kita, kejam sikit ilmu kita, kuda-kuda kita kemas sikit. Bila kita dengar ustaz baca hadis, dia sebut di ujung tu muttafaqun alaih. Muttafaq tu apa dia? Kesepakatan ke atasnya. Pertama, hadis Bukhari dan Muslim dalam kitab hadis sahihnya. Ya, kesepakatan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis terdapat dalam kitab sahihnya. Yang keduanya, Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan tambah seorang lagi Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad. Hadis daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu terkenal dengan apa? Kitab apa? Kalau Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Imam Muslim, Sahih Muslim. Imam Ahmad, Al-Musnad. Al-Musnad. Dan ada juga ulama yang menjelaskan selain daripada dua kriteria itu, ada lagi antaranya yang apa kita katakan yang perawinya tidak ada syazillah dan sebagainya. Jadi ingat dua ni pun kemahirah kuda-kuda. Pertama, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim yang terdapat dalam kitab sahihnya. Yang keduanya tiga orang, Imam Bukhari, Imam Muslim dalam sahihnya, dan Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Jadi esok ni bila dengar kata muttafaqun alaih, maknanya hadisnya hadis yang kuat lah. Jadi hadis yang mengatakan salat sunat itu ada di antara dua azan, hadisnya muttafaqun alaih. Jadi buatlah. Dan bila kita kaitkan pula dengan hadis Nabi, liman sya'a, Nabi kata siapa nak buat, buat. Yang tak buat, tak usah buat, tak payah buat. Yang nak buat, silakan. Apalagi yang tadi dah dengar hadis Nabi, setiap satu sujud akan dapat ganjaran, ditinggikan satu kedudukan dan dihapuskan satu dosa. Jadi kita cari pasal nak sujud, cari pasal nak sujud, dalam arti kata cari pasal nak sembahyang. Abang mai sembahyang apa yang boleh aku buat? Jadi antara solat yang kita memang dah ready dah. Kalau sembahyang istikharah tu macam payah lah. Istikharah ni jangan-jangan. Biasa yang buat istikharah ni orang muda yang nak kahwin. Kan? Dia ada dua pilihan. Ya. Seorang lelaki tinggi lampai, seorang lelaki lelaki orang pendek tapi perut buncit, duit banyak. Nak pilih yang mana? Istikharah. Kalau budak-budak saya, pelajar-pelajar saya, mereka buat lawak bodoh. Ustaz,
Kami tak payah istighfarah dah. Awaknya sembahyang Isyak pun dah nampak dah. Istighfarah apa lagi? Lantak kamu lah. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, moga-moga dengan sedikit ilmu ni memberi semangat untuk kita nak melakukan amalan-amalan sunat tadi yang kita bincangkan tadi ialah ibadat salat rawatib, ibadat salat sunat. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan tengok ibadat salat sunat yang bukan mengiringi salat fardu. Banyaklah macam salat duha, salat sunat istisyraq dan sebagainya lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.